Sabah negeri di bawah Bayu. Keindahan dan kepelbagaian masyarakatnya menjadikan sebuah negeri yang penuh dengan keunikan. Dianggarkan etnik yang terdapat di negeri Sabah melebihi 30 suku kaum yang mempunyai keunikan makanan tradisionalnya yang tersendiri. Salah satu makanan yang pastinya menjadi pilihan pelancong yang datang berkunjung ke Sabah ialah kuih cincin. Meninggalkan Sabah tanpa membawa balik bersama kuih cincin pastinya menjadi satu kerugian. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Azura Muhammad Tajuddin dan hari ini saya berada di Pasar Filipin, Kota Kinabalu. Di sinilah tempat yang menjadi pilihan pengunjung untuk mendapatkan kuih cincin yang mempunyai rasa asli dan keenakan yang tersendiri. Pasar Filipin ini sentiasa meriah dengan kunjungan orang ramai dari dalam dan luar negara. Bentuknya yang unik dan keenakan rasa kuih cincin ini sangat berbeza dengan makanan tradisional lain yang pernah Anda temui. Kuih cincin yang sentiasa menjadi sebutan penggemarnya adalah kuih cincin daripada daerah Papar. Sedap, rangup, tak manis dan saya memang suka. 很脆，很好不错啊吃，之后可以考虑买回家。前辈有时候买回家给爸爸妈妈吃。It's nice, yeah. It's sweet. It's like a sweet cookie. That's how it tastes. Menyelusuri perjalanan selama 40 menit dari Bandaraya Kota Kinabalu, Papar merupakan sebuah daerah kecil yang sangat terkenal dengan penghasilan kuih cincin dengan rasa yang sangat istimewa. Siapa sangka di sebuah perkampungan kecil terdapat sebuah bengkel membuat kuih cincin secara homemade yang mendapat pasaran sehingga ke peringkat antarabangsa seperti China, Dubai, dan Singapura. Hai, sekarang ini saya berada di hadapan bengkel kuih cincin Rabiatul. Jika penonton semua ingin tahu, apa kata kita bersama dengan pemilik bengkel ini untuk kita tinjau dengan lebih dekat bagaimana pemprosesan kuih cincin diusahakan di sini. Jom. Perusahaan kuih cincin Rabiatul telah mendapat banyak pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Kejayaan ini pastinya didorong oleh keunikan dan keenakan rasa yang terdapat di dalamnya. Untuk mengetahui lebih lanjut rasa di sebaliknya, berada di sebelah saya ialah Puan Aini, pemilik kuih cincin Rabiatul. Apa khabar Puan? Kabar baik. Okey, boleh tak Puan ceritakan sedikit tentang sejarah kuih cincin? Okey, asal-usulnya kuih cincin ini memang asal dari daerah Papar. Lepas tu kan memang ini tradisi orang Papar, tapi yang mula usulnya dari Membakut. Jadi memang tradisi orang Papar kuih cincin. Jadi oleh itu kita pun bertapak di daerah Papar ni sama sudah 30 tahun. Jadi kita cuba-cubalah buat kuih cincin ni sama ada enakkah atau macam mana kan. Jadi saya tanyalah orang Papar, apakah istimewanya kuih cincin di daerah Papar? Jawabnya, kuih cincin ni memang tradisi ni orang Papar. Tiada orang lain punya. Memang orang Papar punya kebudayaan kuih cincin. Bukan sahaja keunikan daripada reka bentuknya, tetapi cara penghasilannya yang memerlukan ketelitian yang tinggi menjadikan ia rangup dan sedap untuk dimakan. Kuih cincin merupakan makanan tradisional masyarakat Brunei Sabah yang menggunakan gula Melaka, gula nipah, gula pasir, minyak dan tepung gandum sebagai ramuan asal. Bagi menghasilkan kuih cincin yang rangup dan sedap, kesemua bahan-bahan tersebut hendaklah diadun dalam kuantiti yang betul. Nampak mudah, namun tanpa ketelitian dan kesabaran untuk memastikan semua bahan ini menjadi sebati, kuih cincin ini tidak akan terasa dengan rasa dan tekstur yang rangup untuk dimakan. Untuk pengetahuan penonton, kualiti tepung, gula nipah dan gula pasir yang digunakan dalam satu proses penghasilan adalah bergantung kepada gula Melaka yang digunakan. Jadi dalam satu bekas ni, berapa anggaran kuih cincin yang akan dapat dihasilkan? Perunan boleh dapat 15,000 biji kuih cincin.
Okey, Mami, biasanya kuih cincin ini menggunakan gula nipah. Apa keistimewaan gula nipah itu biasanya digunakan dalam kuih cincin tu? Dan kenapa ia digunakan? Gula nipah ni memang digunakan untuk khas kuih cincin. Sebab kalau kita tidak guna gula nipah, maka kuih cincin tidak akan rasa sedap dan rangup. Lagi gula nipah ni memang khas mana-mana pun. Kalau sekiranya kuih cincin tu tidak digunakan dengan gula nipah, makanya kuih itu tidak akan sedap dan tidak ada rasa keunikan kuih cincin. Memang asal dari dulu-dulu kita gunakan gula nipah. Tapi ada kebanyakan buat kuih cincin tidak guna nipah. Jadi ada kebanyakan juga itu rasa, kenapa ini lain rasa? Bau pun tidak wangi macam bau gula nipah kan? Setelah beberapa ketika, bahan-bahan yang telah diadun tadi diangkat untuk dicampurkan dengan tepung gandum untuk dijadikan adunan. Uniknya menghasilkan kue cincin secara tradisional akan menghasilkan rasanya lebih sedap dan teksturnya lebih rangup untuk dimakan. Apabila adunan telah sejuk, proses membentuk kue cincin dilakukan dengan mencanai adunan dan membentuknya. Satu persatu cincin dibentuk, kemudian digabungkan mengikut cita rasa pembuat sama ada ingin menggabungkan 5, 6, atau 7 lubang cincin. Jika menggunakan mesin pengadun, adunan tepung yang telah disejukkan akan terus dimasukkan dalam mesin adunan untuk membuat dough yang rata. Menggunakan acuan yang khas untuk kue cincin, proses membentuk kuih cincin menjadi lebih cepat dan bentuknya yang menarik. Sekarang kita gunakan yang teknologi sebab yang dulu punya kita dah pakailah. Itu yang Indonesia dulu-dulu. Tapi sekarang kita buat yang teknologi punya dengan mesin dengan cetaknya sekali. Sebab kita menggunakan benda ini, satu daripadanya kita proses dia cepat. Kedua, dia menyenangkan kita punya pekerja. Sebab dulu kalau kita pakai yang cantum-cantum itu memang tidak cepatlah kan. Ini memang teknologi sekarang dia memang cepat. Proses ketiga dalam pembuatan kue cincin yaitu proses menggoreng kue cincin yang telah dibentuk tadi. Proses ketiga ini merupakan proses yang sedikit berbahaya dan sebarang kesilapan boleh menyebabkan terkena minyak yang panas. Okey, Kak. Kenapa kue cincin ini direndam dalam air sebelum digoreng? Supaya dia kembang. Oh, jadi berapa lama lah dia lamanya akak menggoreng? Ha? Dalam 2 minit lah katanya. Oh, dalam 2 minit. Selepas dia nampak kuning-kuning lah? Iya. Setelah proses penggorengan fase 1 selesai, kuih cincin tadi akan disejukkan sebelum melakukan proses menggoreng untuk kali kedua. Proses menggoreng untuk kali kedua ini merupakan proses terakhir dalam pembuatan kue cincin. Dalam proses ini, tepung beras akan diadun untuk dijadikan lapisan kedua kue cincin. Kue cincin yang telah siap digoreng pada fase 1 akan dicelup ke dalam adunan tepung beras yang pekat. Uniknya, pekerja di sini akan menggunakan bulus sebagai tempat untuk meletakkan kuih cincin yang telah dicelup dengan tepung beras. Ia adalah sebagai langkah untuk mengelakkan adunan tertumpah semasa proses menggoreng dilakukan. Setelah semua proses menggoreng selesai, kue cincin yang telah siap dibawa pula ke tempat pembungkusan. Menariknya, kue cincin Rabiatul ini mempunyai reka bentuk pembungkusan yang tersendiri. Idea pembungkusan menggunakan kotak adalah sebagai langkah agar kue cincin yang bakal dipasarkan tahan lama dan kekal dengan rasa dan kualiti yang berpanjang. Sekiranya anda berpeluang untuk berkunjung ke negeri Sabah, pastikan anda tidak ketinggalan untuk merasai sendiri keunikan dan keenakan kuih tradisional ini.
Tetapi jika anda ingin melihat sendiri proses pembuatan kuih cincin, anda boleh datang ke Teratak Kuih Cincin Rabiatun yang terletak di Kampung Menunggu Sepakat. Saya, Azura Muhammad Tajuddin, mewakili kru penerbitan Twinkle Production mengucapkan terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Selamat minum. Bilang macam di keke, bilang macam di keke, semuanya macam di keke, semuanya macam di keke, bilang macam di keke, bilang macam di keke, semuanya macam di keke, semuanya macam di keke, semuanya macam di keke, semuanya macam di di sini. Sini lagi dekat, cantik Baitu Kinabalu, satu dunia pun tahu. Saya bilang macam di keke, ada di keke, semuanya macam di keke, Aramai. Saya bilang macam di keke, ada di keke, semuanya macam di keke, Aramai. Semuanya ada di sini dan bila terasa rindu, kau dan ku pergi Tanjung Aru, duduk berjam-jam atas bangku, melihat senja berlabuh. Oh, oh. Saya bilang macam di keke, ada di keke, semuanya macam di keke, Aramai. Saya bilang macam di keke, ada di keke, semuanya macam di keke, Aramai.